Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Pemain industri pelancongan di negara mahukan kerajaan memberi tumpuan bagi pertumbuhan industri pelancongan yang mampan selain pengurangan perbelanjaan operasi dan juga utiliti dalam bajet 2023. Ini bagi memastikan sektor pelancongan dapat kembali beroperasi dengan baik dalam fasa peralihan ke endemik, memandangkan ia adalah antara sektor yang paling terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Untuk berkongsi mengenainya bersama saya hari ini, Profesor dari Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Datuk Dr. Mustafa Muhammad Hanifah. Assalamualaikum, apa khabar Prof? Waalaikumsalam. Okey, baik Prof, mungkin Prof boleh kongsikan sedikit. Sejumlah 200 juta ringgit disediakan dalam bajet 2023 untuk galakan promosi dan juga pemasaran. Bagaimana Prof melihat perkembangan ini? Ya, untuk sektor pelancongan khususnya kan, kita kena tengok bagaimanakah impaknya. Jadi impaknya adalah terlalu banyak lah. Kalau di dalam bajet ni pun dia sebutkan bahawa nilai pendapatannya adalah 47.6 bilion ringgit yang dapat mampu yang dibawa oleh sektor pelancongan ni. Dan dengan 15 juta pelancong, maknanya alhamdulillah, maknanya sekarang pun pelancong dah turun dah. Kan di tempat-tempat yang kita sesuai yang ada. Tetapi bila ada galakan 200 juta ringgit ni, insya-Allah lah kot, maknanya pemain ataupun yang mana yang mengoperasikan sektor-sektor pelancongan bolehlah mana menggerakkan aktiviti pelancongan untuk bawa ke Malaysia. Dan bila ada pelancong datang ke Malaysia, dia bukan sahajalah datang dan duduk dan sebagainya, maknanya sektor pelancongan termasuk jugalah hotel, restoran, makanan kan, dan juga tempat-tempat yang memang sesuai untuk dia melancong, di mana ada pantainya ataupun di mana yang ada tempat-tempat menariknya dan sebagainya. Itu akan menjadi tempat tumpuan oleh pelancong lah, dan ini juga maknanya akan digandakan. Kan, tak semestinya dalam 47.6 bilion, tetapi saya nampak mungkin akan lebih daripada itulah, kan, sebab impak ni adalah seluas-luasnya, insya-Allah. Okey, baik Prof. Jadi sebanyak 90 juta ringgit disediakan dalam bentuk padanan untuk grant padanan galakan melancong atau gamelan. Apakah impaknya kepada pemain industri? Ya, ini harus tengok kan dari segi kempen atau promosi untuk pelancong datang ke Malaysia. Syarikat-syarikat pelancongan ni mesti kena buat promosi. Dan alhamdulillah saya rasa promosi kita ni pun telah ditingkatkan. Tetapi tempat-tempat yang menariknya lebih sesuai lagi. Katakanlah di Negeri Sembilan contohnya, kan, apakah tempat selain daripada PD, kan, Port Dickson, ataupun makanan dia dan sebagainya, kan. So kalau dia boleh promosikan aspek-aspek ini, makanan, cara budaya, dan ada juga golongan pelancong ni dia suka melawat museum, tak? Dan saya tengok di Negeri Sembilan kita ni pun banyak museum, kan. Jadi boleh dia juga dipromosikan. Kan, jadi untuk promosikan insentif cukai, alhamdulillah saya rasa selama ni pun kerajaan telah memberi banyaklah insentif cukai untuk promosikan di luar negara, di rantau ASEAN dan sebagainya. Jadi sekarang ni dengan adanya kan peruntukan sebanyak 90 juta ringgit, maka pemain dalam sektor ni bolehlah memainkan peranan untuk bawa lagi lah ramai pelancong, insya-Allah. Okey, baik Prof. Bagi menjadikan Malaysia sebagai destinasi utama pelancongan, galakan cukai sedia ada untuk ekspor perkhidmatan jagaan swasta dilanjutkan sehingga 2025. Termasuk Malaysia Healthcare Travel Council disediakan 20 juta ringgit bagi memperkukuh kedudukan Malaysia. Adakah ini satu perkembangan positif? Ya, insya-Allah, alhamdulillah. Saya rasa kita pula baru keluar daripada pandemik. Kan, jadi bila tak ada pula galakan begini, mungkin sektor pelancongan dan sektor-sektor lain juga akan terjejas. Jadi inilah masanya yang perlu untuk memberi galakan, kan, supaya mungkin kerajaan dah tengok ada impaknya. Impaknya di atas bila diberi galakan ni dalam 2 tahun ni selepas pandemik, ada impaknya. Dan bila disambung, mungkin diteruskan lagi 3 tahun, dan saya rasa bila dia naik lagi, kan, maknanya boleh ditingkatkan. Saya nampak mungkin dalam bajet yang tahun depan mungkin akan diberi lagi lah
tambahan dan sebagainya, kan. Dan bila ada galakan atau insentif bantuan dan sebagainya, bantuan-bantuan inilah akan menjadikan pemain-pemain ini ataupun syarikat-syarikat ini untuk lebih aktif, kan, bawa dia. Dan bila kita bagi insentif, kerajaan jugalah akan dapat hasilnya nanti, iaitu dari segi cukai, kan, cukai daripada syarikat itu sendiri, dan jugalah apa yang dibelanja oleh pelancong dan juga yang lain, kan. Dan pelancong ni bila kita tengok, walaupun bukan semestinya antarabangsa, tetapi pelancong dalam negara jugalah perlu juga digiatkan, kan, sebab upaya kita sendirilah melawat dan sebagainya, untuk kita galakkan rakyat kita sendiri melancong dalam negara, insya-Allah. Okey, baik, terima kasih Prof kerana sudi bersama kami hari ini. Okey, terima kasih. Sekian sahaja Cerita Pagi dari Negeri Sembilan. Kita kembali ke Angkasa Puri.